Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala qaidil mujahidin wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, damanya dan selamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi tanda rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita semua diberi peluang dan diberi ruang kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama-sama kita dapat hadir dan berkumpul di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam tempat kita pada malam ini akan sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam usaha kita untuk sama-sama mempertingkatkan keimanan serta takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada malam ini saya nak ajak tuan-tuan untuk kita melihat kembali ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala menerusi surah Al-Fath, suratul Fath, ayat yang ke-29, muka surat 515, juzuk yang ke-26, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Ayat ini kata atas tajuk perbincangan kita pada malam ini, iaitu sifat para sahabat ataupun sifat sahabat Rasulullah SAW. Jadi malam ini kita nak mengenali mereka ini, apakah sifat yang ada pada mereka sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan sifat ini di dalam Al-Quran. Wa mathal fil Injil, dalam kitab Injil juga disebut, dan dalam kitab Taurat juga disebut tentang sifat mereka ini. Dan sifat inilah tentang yang kita nak ikut dalam kehidupan kita. Sebab sifat ini jika ada dalam kehidupan kita, insya-Allah ujung ayat ini Allah sebut minhum maghfiratan wa ajran 'azima, bagi mereka itu keampunan dan pahala yang besar. Jadi keampunan dan pahala yang besar ini kalian tak bukan Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada kita, dibentangkan oleh Allah Ta'ala, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam ayat ini tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad SAW itu merupakan pesuruh Allah. Jadi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pesuruh Allah. Jadi mudah kita nak faham ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Yang kita tak faham satu ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Islam, ajaran Sihak, S-I-H-U-L-K, bukan Incredible Hulk, bukan Hulk Hogan. Memang incredible sungguh ajaran ini. Beliau mengatakan dalam viral, saya kira dalam 3-4 bulan lepas, dia mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan Allah. Pening tak tuan? Pening. Kok pada satu dia nak bawa kita? Memang sesat barat. Pening. Jadi ayat ini saya kira cukup jelas dan tuntas kefahaman kita mengenai dengan siapakah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Cukup jelas. Walladzina ma'a, orang-orang yang bersama dengan Nabi. Orang-orang yang bersama dengan Nabi tak lain tak bukan mereka itulah para sahabat yang bersama dengan Nabi. Senang susah bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu para sahabat. Dan para sahabat ini tuan-tuan yang mudah kita nak faham siapakah mereka itu apabila disebut sahabat. Mereka yang bersama dengan Rasulullah, hidup bersama dengan Rasulullah, melihat Rasulullah dan beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Yang penting beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dan melihat Rasulullah pada zaman walaupun sebentar. Walaupun sebentar. Dan sahabat ini ada kategori, ada yang kategori yang paling atas, pertengahan, yang paling bawah. Sahabat-sahabat yang akrab, yang hampir dengan Rasulullah SAW. Sehingga kan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ashabi kan nujum. Sahabat aku ini seperti nujum. Nah, bukan nujum pak dalam, nujum pak dalam tu. Nujum ni apa tuan-tuan? Bintang. Sahabat aku ni seperti bintang. Apa sebab bintang? Comel, cantik. Bintang ni dia cantik lah. Berkedelipan, dan juga membawa ataupun memberi cahaya. Cantiklah dia lulak kan. Lepas tu ada cahaya lagi. Ini sifat bintang. Nabi, sahabat aku seperti bintang. Kepada siapa sahaja yang kamu ikut, kamu akan diberi hidayah. Ini istimewanya para sahabat. Mana kita ikut mereka ini, InsyaAllah kita akan diberi hidayah dan petunjuk. Hebat mereka ini. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, khairun nasi qarni, sebaik-baik kurun, kata Nabi SAW, iaitu kurun aku. Kurun yang terbaik. Kemudian yang saya nak highlightkan di sini ialah sahabat yang bersama dengan Nabi SAW. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku, kata Nabi SAW. Apakah sifat mereka, tuan-tuan? Yang kita nak kenal sifat ini bukan setakat kenal, malah kita nak usahakan sifat yang mereka ada, kita melaksanakan ataupun kita mengimplementasikan sifat mereka itu dalam kehidupan kita. Kita cuba laksanakan dalam kehidupan kita. Dan saya rasa sifat ini dah ada dah. Sifat yang kita akan sebut ini dah ada dah. Cuma bagaimana kita nak memperkasakan lagi sifat ini dalam kehidupan kita. Kita nak gelap biar nampak bercahaya sifat yang hebat ini. Yang pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, asyidda'u 'alal kufar. Yang pertama yang perlu ada pada kita ini bagi nak mengikuti sifat yang ada pada sahabat, iaitu bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Bersikap tegas ini, tuan-tuan, bukan bermakna kita berbala dengan mereka, kita bermusuhan dengan mereka, apatah lagi kita membunuh dengan mereka. Dan ini semua adalah perkara yang sangat dilarang dalam agama Islam. Sangat-sangat dilarang. Sebagai contoh, kita melihat bagaimana Nabi SAW pernah menjadi ketua negara di Madinah. Seperti mana kita maklum, apabila Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi tinggal Madinah selama 10 tahun dan Nabi diangkat menjadi pemimpin nombor 1 ataupun ketua negara. Nabi di Madinah. Sewaktu Nabi menjadi ketua negara, dah tentu apa yang Nabi lakukan ialah Nabi mewujudkan undang-undang. Nabi wujudkan undang.
Yang pertama, undang-undang yang disebut sebagai Dustur, undang-undang Dustur, yang termeterai di antara orang Islam dan orang bukan Islam. Dan selepas daripada itu, ramai di kalangan kaum Aus dan Khazraj, penduduk asal Madinah, ramai masuk Islam, dan Nabi mendirikan satu lagi undang-undang yang namanya Undang-Undang Islam, yang terikat di kalangan orang Islam sahaja. Saya nak bagi yang undang-undang yang termeterai di antara orang Islam dan orang bukan Islam ini, apa isinya? Di antaranya ialah sama-sama memajukan ekonomi negara. Sama-sama memajukan ekonomi negara. Orang Islam bersungguh-sungguh untuk memajukan ekonomi negara Madinah. Ini daripada mundur kepada satu ekonomi yang berjaya. Dulu Madinah ni mundur dengan ekonomi dia. Islam masuk, lalu Nabi wujudkan yang namanya tadi Piagam Madinah ataupun dasar ini. Nah, kita melihat daripada kemunduran itu datangnya suatu undang-undang dan bekerjasama orang Islam dan bukan Islam untuk memajukan ekonomi, dan akhirnya Madinah negara yang sangat maju. Sama-sama orang Islam pun berusaha untuk memajukan ekonomi negara, dan orang bukan Islam juga bersungguh-sungguh untuk memajukan ekonomi negara. Sama-sama maju Madinah. Dan juga yang keduanya ialah sama-sama menjaga negara, keselamatan negara daripada anasir-anasir yang jahat, sama ada daripada dalam ataupun luar. Kementerian perjanjian ini orang Islam dan bukan orang Islam sama-sama memajukan, sama-sama menjaga negara. Madinah negara yang sangat berjaya pada ketika itu daripada sebarang anasir. Sebab di Madinah ni tuan-tuan, bukan hanya mereka yang bukan Islam ini, daripada kalangan mereka yang menyembah berhala, etis pun ada, Yahudi pun ada. Yahudi ni bukan senang nak jaga mereka ini tuan-tuan. Sebab cerita sebelum daripada itu, zaman Nabi Musa AS, Bani Israel, dan ada ceritanya bagaimana mereka ini menerima asal kitab Taurat, dan akhirnya mereka menolak secara bulat-bulat, mentah-mentah tolak kitab Taurat. Mereka ini dikenali perangai mereka ini. Jadi Nabi berhadapan dengan mereka ini, Yahudi bang. Kita jauh pun dah pening kepala lah. Kita dengar jauh bagaimana berhadapan dengan mereka. Bagaimana Nabi berhadapan dengan mereka. Jadi yang dikatakan sikap tegas kepada orang kafir ini, maksudnya ialah kita tidak boleh berkompromi dengan mereka tentang masalah keras dalam agama. Jadi kita orang Islam ini tuan-tuan kena ada prinsip dalam hidup, mempertahankan agama Islam. Ada prinsip. Kalau benda tu halal, kita kena kata halal lah. Jangan konak-konak. Kalau haram, haram lah. Ini sifat tegas. Tak boleh kita berkompromi dengan mereka ini. Nak dindong-dindong halal, kejap nak kata macam halal, yang halal kejap nak kata macam haram. No. Tegas. Itu juga dengan akidah, dengan rukun imannya, dengan rukun Islamnya, dulu kini dan selama-lamanya. Solatnya, puasanya, zakatnya. Itu juga dengan rukun iman. Jangan koyak, jangan goyang. Apabila kita berhadapan dengan mereka, kita kena ada prinsip dalam berakidah, mempertahankan prinsip dalam agama. Zaman Rasulullah tuan-tuan, pernah berlaku kes umpama ini. Pernah berlaku situasi sewaktu dakwah Nabi SAW di Mekah. Nabi tinggal di Mekah 53 tahun, 40 tahun. Selepas itu Nabi diangkat menjadi Rasul selama 13 tahun. Jadi 40 campur 13, 53. 13 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul, plus dengan 10 tahun di Madinah
23 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul, campur umur Nabi 40, jadi 63 tahun. Tahun ketiga Nabi diangkat menjadi Rasul. Nah, pada ketika itu dakwah Nabi diangkat menjadi Rasul. Ayat pertama diturunkan oleh Allah, Iqra bismillah rabbikal ladzi khalaq. 3 tahun tuan-tuan, dakwah secara sembunyi-sembunyi dan tidak boleh berdakwah secara terang-terangan. Tahun yang keempat, ini klimaks apabila dakwah secara sembunyi-sembunyi tidak dibenarkan. Dakwah secara terang-terangan perlu dilaksanakan. Perlu berdakwah kepada mereka-mereka ini. Bayangkan tuan-tuan, dakwah secara terang-terangan, kesannya ialah bagaimana ketika itu umat Islam ada yang disiksa dan ada yang dibunuh. Tahun keempat. Dan tahun kelima bermulalah episod berhijrahnya para sahabat daripada Mekah ke Habsyah. Tahun keempat tu sangat klimaks. Ramai sahabat yang diseksa, ramai sahabat yang dibunuh. Tahun keempat. Tahun keempat Nabi diangkat menjadi Rasul. Mereka ini tuan-tuan, orang Mekah ataupun orang-orang Quraisy ini datang bertemu dengan Nabi SAW. Mereka nak kompromi dengan Nabi kita SAW. Dengan apa tuan-tuan? Nabi diberikan yang namanya kuasa, Nabi diberikan pangkat, dan Nabi diberikan wanita yang paling cantik di Mekah. Tuan-tuan, pangkat, kuasa dan wanita ini, saya kira tuan-tuan nak cakap pun begitulah, tepuk dada tanyalah iman kita. Memang cukup sukar untuk kita nak elak. Diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW kuasa. Siapa yang tak nak kuasa kan? Orang kata kalau berkuasa segala-galanya. Dia rasa dulu dia mahu segala-galanya. Tapi dengan syarat Nabi tinggalkan dakwah. Nabi diberikan pangkat. Wah, pangkat nombor 1 di Mekah. Nabi toksir. Dan Nabi diberikan wanita yang paling comel. Yang ni orang lelaki kau kepala ni. Kau kepala lah pun Nabi SAW tidak menerima tawaran kepada Nabi SAW. Tapi tolak. Sebab syarat satu je, tinggalkan dakwah. Kami beri apa yang nak kita. Inilah tuan-tuan, sikap tegas ini kena ada dalam kehidupan kita. Tambah pula mengenai dengan mempertahankan agama dalam kehidupan kita. Ada seorang artis ni, artis sekarang ni, lately ni cerita pasal artis. Seorang artis ni tuan-tuan, dia sangat terkenal. Sangat terkenal artis ni. Sangat terkenal. Terkenal sungguh. Gitu. Dia alhamdulillah dah pakai tudung. Dia dah berhijrah pakai tudung. Alhamdulillah. Berhijrah dia pakai tudung. Jadi ada satu penerbit ni, dia flower offer, special offer kepada pelakon ini. Dengan syarat buka tudung. Buka tudung. Dengan syarat buka tudung. Kalau nak berlakon boleh, tapi dengan syarat buka tudung. Macam puan, okey. Syarat buka tudung. Jadi tudung tak rasa lapar agama. Mana boleh perempuan buka tudung? Nak bagi kerja ke, nak bagi itu ke, nak bagi ni dengan syarat buka tudung. No. Jangan. Pertahankan tudung itu. Sebab wajib. Wanita menutup aurat. Sama juga lelaki. Wajib menutup aurat antara pusat keliling dan juga dua kepala lutut keliling. Mau ditutup. Tiba kita dikena offer. Supaya seorang pendek kerja. Contoh nak tak? Gaji lumayan. Tapi dengan syarat seluar pendek. Nak tuan-tuan? Okey. Betul-betul tobat lah. Jangan mudah-mudah bang. Jangan mudah-mudah. Pertahankan. Tak boleh. Tak kerja pun tak boleh. Cari kerja yang halal.
yang diridai oleh Allah. Wah, begitu teras. Jadi wanita ini, pelakon ini dia tolak. Walaupun diberikan satu jumlah dalam ke gaji wallahualam yang begitu hebat, tapi dia tolak. Nampak? Ini prinsip bagus juga. Seorang pelakon mempertahankan prinsip dalam agama. Cukup jelas. Cukup jelas. Jadi kita begitu juga tuan-tuan. Tengok dulu sama ada melibatkan agama ke tidak. Kalau tidak melibatkan agama ataupun bukan keras dalam agama, masih boleh berkompromi. Masih boleh berkompromi. Boleh kerja dengan saya dengan syarat buka kopiah. Okey? Boleh? Okey ni kan. Nuhan ni bukan wajib pun. Wajib ke? Tak ada piah, tak apa, bekerja kan? Tak apa, boleh kompromi lagi. Jadi kalau nak pakai pun boleh, tak nak pakai pun tak ada masalah. Boleh? Janggut. Nak kerja boleh, tapi janggut ciput. Boleh ciput. Boleh tak? Boleh kompromi Boleh tak boleh? Boleh lah, sekiranya boleh lah. Pasal lagi boleh kompromi. Tak jadi hal. Kalau kita nak berkompromi salah janggut, contoh tuan-tuan betul kita nak jaga janggut ni juga. Tapi kalau kata kerja tu tak boleh pakai janggut, tak apalah. Kita masih boleh lagi menerima hal itu. Ini teras dalam agama. Lalu mereka ini tuan-tuan, orang kafir ini ataupun orang-orang Quraisy ini, kafir Quraisy ini masih lagi berusaha untuk menghalang Nabi SAW daripada berdakwah. Lalu dia offer lagi. Dia offer iaitu dengan mereka ini sanggup beribadah selama setahun dengan apa yang dilakukan oleh orang Islam. Tak kira apa benda sekalipun. Solat lah, puasa lah, dia boleh ikut. Tak jadi masalah. Tapi lepas setahun, diminta orang Islam juga beribadah seperti mana orang bukan Islam beribadah. Nampak? Bagi mereka tuan-tuan, saya kira tak jadi halangan. Betul? Kalau dia nak ikut, bukan namanya bergurau, nak ikut, nak tengok puasa macam mana orang Islam puasa. Ada kadang-kadang kawan-kawan kita kan, di pejabat, sebab puasa baik kan, dia boleh menghilangkan banyak penyakit kalau puasa kan. Jaga perut kan. Kalau tidak si makan dia. Enjin pun boleh rosak kalau hidup 24 jam. Tambah perut pula. Dia kena ada rest. Itu yang ada di puasa Isnin Khamis. Kita makan Jumaat, Sabtu, Ahad, makan ni. Sampai Senin, puasa. Nak rilis perut supaya jangan stres perut. Kalau perut ni stres, sebab penyakit bermula daripada perut. Perut ni ngap ni. Bermula ngap ni. Daripada makan tadi, dia proses macam mana tuan-tuan maklum. Jadi tuan-tuan, kita sebut tadi ialah kita kena menjaga asas dalam agama. Setahun. Dan mereka tak jadi masalah kalau nak ikut. Kita pun tak ada halangan kot. Saya pernah dulu duduk di kampung Datuk Keramat. Dulu. Kampung saya ni tuan-tuan, dia ada juga. Dia duduk bersama kita orang lah. Kita puasa, dia pun nak puasa juga. Kita pun tak suruh sebab dah budaya. Kita orang Islam itu, Ramadan puasa, punya jaga dia tentang hal itu. Kita raya, dia raya. Kita raya, dia raya. Dia raya, kita pun raya juga. Datang juga bagi buah dia lah. Kita sembahyang tarawih, datang duduk dengan kita lepak-lepak tepi beranda tu, tengok. Dan macam adik-adik dan macam saudara mara lah, betul lah. Kita kampung tu. Masa sekeluar di kampung tu, saya dengar kawan kata dalam ahli keluarga ni semua Islam.
Puasa ikut kita puasa. Sembahyang tarawih pun ditengok hari-hari lah bulan Ramadan. Akhirnya masuk Islam juga. Tapi untuk kita beribadah macam-macam mana mereka ibadah, oh yang tu tak boleh lah. Memang sangat dilarang dalam agama. Kita mengikut ritual agama mereka, oh tak boleh. Gurau je tak boleh. Lakon je pun tak boleh. Agama Islam begitu ketat mengenai dengan agama. Sebab bukan iman dia. Kita tak boleh koyak dan goyang. Kalau kita goyang-goyang, ni takut ada masalah. Akidah cukup strict. Tak boleh. Tak boleh. Dah. Gurau je. Oh, gurau je tak boleh. Berlakon je. Tak boleh. Tak boleh lah agama. Tak boleh gurau lah. Tak boleh main-main dalam agama ni. Boleh dalam sembahyang. Boleh. Mana boleh. Kau sembahyang kau nak ketawa, kau sembahyang kau nak makan, kau sembahyang kau nak bergurau. Tak boleh. Serius. Dalam agama ini. Akhirnya turunlah ayat Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir ini. Apa dia? La a'budu ma ta'budun. Tidaklah aku mengabdikan diri sebagaimana mereka mengabdikan diri kepada agama mereka. Jelas. Beda ni cukup perkara. Di hujung ayat, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agama kami, agama kami. Tak boleh kompromi, minta maaf dalam beragama. Jadi yang pertama yang perlu ada sifat yang sahabat miliki ini ialah bersikap keras terhadap mereka. Jangan tersilap tafsir tuan-tuan. Kita dah sebut tadi tentang bagaimana Nabi sewaktu berada di Madinah. Yang kedua, ruhama bainahum. Sifat mereka yang hebat ini yang kita nak ikut, iaitu berkasih sayang sesama orang mukmin. Saya dengan tuan-tuan lain, kita ada sifat kasih sayang, betul tak? Walaupun saya benci tuan-tuan, walaupun tuan-tuan benci saya, tapi kena ada meletakkan sifat kasih sayang. Aku tak suka lah Ustaz tu. Okey lah, tak suka satu hal. Mungkin dengan sifatnya kita tak suka orang yang dadah, kita tak suka orang mencuri, menyamun, merompak. Memang tak suka dengan orang-orang ini. Akan tetapi kena ada wujudnya kasih sayang. Yang namanya ruhama itu pluralnya, singularnya ialah rahim. Kena ada sifat rahim. Kena ada sifat rahim kita dengan siapa saja, walaupun kita benci, tapi kena ada sifat rahim. Seorang ibu memiliki rahim. Rahim orang bilang kita ada rahim. Nama rahim mana? Bagi wanita, ibu, dia ada rahim. Nama pun rahim. Bayangkan tuan-tuan, rahim yang ada pada mereka ini, Allah. Gendong 9 bulan duduk dalam perut 9 bulan. Gendong kok depan, bukan gendong kok belakang. Tuan-tuan, kalau ada 10 kilo gendong kok belakang, boleh kira lagi bang. Tapi kalau 10 kilo gendong kok depan, 9 bulan. 9 bulan. Rahimlah seorang ibu ni kan. Bukan setakat gendong dalam perut tu. Dia kalau lapar, kita dulu kalau lapar, tendang ibu. Tenang. Dan tendang dia pula bukan kira masa. Lapar je tendang. Lapar je tendang. Lapar je tendang. Baik ni lah ibu ni ada rahim kan. Siapa nak. Nanti ibu cari makan kata. Walaupun 3 pagi, 3 pagi, aku 3 pagi ni tak lalu lah. Kalau kucing ganggu ke orang ganggu pukul 3 pagi, mengamuk juga. Dah tidur. Tapi ibu ni rahim.
cari makan. Makan pun bukan untuk dia, makan untuk perut dia tu, baby tu. Allah. Kita ni memang kaki menendang je lah. 9 bulan rahim dah seorang ibu ni. Betul lah. Lepas mengandung 2 tahun lagi rahim. Nak jaga makan, nak jaga minum, nak jaga berak, nak jaga kencing, nak jaga tu, nak jaga ni, kesihatan itu ini. Allah. Kita ni baby dah bersih baru anak ayah. Tengah berak bukan anak ayah. Aku pun tak jaga lah. Orang lelaki nak jaga berak, jaga kencing, banding kepala juga tu. Rahimlah seorang ibu ni. Bangun malam buat susu, bangun malam buat makanan. Untuk siapa? Untuk anak dia. 2 tahun lah. Bukan mudah ada sifat ini, tuan-tuan. Sampai ketua kita ni. Kalau siapa yang ada masa ibu masih ingat lagi kepada kita ni, mak. Betul lah. Kerana kita nak balik kampung ke jumpa mak, bukan nak makan apa, mak. Kita dah tua pun ingat lagi. Mak kita tu dah tua, ingat lagi kita makan apa yang kita suka, betul lah. Walaupun kita dah bercucu lah. Kalau mak kita hidup lagi lah, masih boleh masak lagi lah. Nah, itu tuan-tuan kasih seorang ibu kepada anak lelaki dia betul. Sangat kasih. Sangat kasih. Tak putus sampai meninggal, sampai mati. Dia berbeza wanita terputus lepas dia kahwin tu, beda selesai. Itu tanggungjawab lelaki kepada ibu dia kuat. Sangat kuat. Sangat kuat. Tu orang kata ibu ni dia boleh jaga anak 20. Kalau ada 20. Kalau ada 10. Tapi seorang anak nak jaga ibu seorang tu, Allah, demam ni. Seorang je. Kadang lalu. Tepuk dada tanya iman. Kita putus Allah. Susahnya lah nak jaga seorang ibu ni. Tapi dulu dia jaga kita 10 boleh dia jaga orang. Allah. Baik. Jadi kita ada sifat rahim dalam hidup kita. Itu yang disebut oleh Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini yang namanya rahim, tuan. Kena ada rahim. Kena ada rahim suami isteri. Kena ada sifat rahim. Memanglah dalam hidup kita ni kadang kesalahan yang kita buat ada wujud. Maksudnya tak sempurna, tapi jangan kita tinggalkan kesemua. Kita di pejabat agama ni, bang, kalau kita dengar suami isteri bergaduh ni, tepuk dahi dah, bang. Macam tak ada langsung yang suami ni buat kebaikan kepada isteri dan isteri tak ada kebaikan langsung kepada suami. Habis dia bongkar dalam peramu tu. Habis. Jadi penerimaan kita sebelum kahwin dan selepasnya adalah baik. Jangan kita habis dalam peramu semua kita cerita. Benda-benda yang rasa saya kira tak patut kita cerita kepada orang lain. Kalau dah tak ada jodoh tu dah tak ada jodoh dah. Kita macam mana kan? Jangan kita bongkar, bang. Takkan tak ada kebaikan daripada isteri langsung. Dan takkan tak ada kebaikan daripada suami langsung, kan? Mesti ada, kan? Tapi nak kita macam mana kan, kesalahan sekali, kebaikan 100 kali, orang akan ingat kesalahan tu sekali je daripada yang 100 kebaikan yang pernah dia buat. Membantu kamu, kata Allah, membantu kamu alal birri wa taqwa, atas kebaikan dan takwa. Jelas. Tadi istisna, kata dia, tak ada kecualian. Benda baik ni yang kita tahu, bantu. Tak banyak sikit, tak sikit banyak. Kalau perlukan kepada war-warkan suatu aktiviti dan sebagainya, warkan tak apa. Kerana kita menerima setiap pagi dah. Kalau kau hantar WhatsApp, Assalamualaikum, Assalamualaikum, 10 WhatsApp, 10 Wassalamualaikum. Penting juga. Tapi benda baik kan? Kita tak baik. Benda baik kan? Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Benda baik kan? Okey lah tu. Malam ni ada baik ni lah. Okey, terima kasih. Kadang dalam TikTok, IG kan, dalam Facebook benda yang baik-baik ni kan, kita like lah, okay? Yang baik-baik kan? Jangan tak baik kau like.
benda yang baik-baik, okey lah, kita setuju dengan kebaikan itu. Dan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan kamu membantu ke arah dosa dan juga permusuhan. Jelas. Benda dosa ni bang, walaupun member, walaupun kawan. No. Walaupun isteri, benda yang namanya dosa dan keburukan ini dan permusuhan ini jangan kita share. Kalau isteri nak ajak 7.30 tu lah kita nak sembahyang, itu jam dia nak ajak pergi pasar malam. Contoh kita kena ada yang nama sebab kita no. Kita sembahyang dulu barulah kita pergi pasar malam. Gitu. Jangan kita terlibat sama dengan dosa dan permusuhan ini. Siapa saja tuan-tuan di kalangan kawan-kawan ataupun saudara-mara, kita kena ada sikap yang kita sebut tadi. Jangan membantu. Itu kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran. Kemungkaran ini tuan-tuan maksudnya ialah apa sahaja larangan Allah SWT, itu namanya kemungkaran. Apa saja. Hendaklah kamu ubah dengan tangan, iaitu dengan kuasa yang ada. Kalau tak mampu, dengan lisan. Dengan lisan. Lisan ini mungkin dengan cara IG, TikTok mungkin, dengan cara Facebook, sama ada kita menulis dan sebagainya. Kalau kita mampu, memang kita mampu yang kedua ni saya kira. Tapi kena berhikmah tuan-tuan ya. Kena dengan hikmah Jangan kau berbalun dia, berbalun kita bergaduh pula. Tak mampu juga tegur kemungkaran tadi dalam hati, dan itu merupakan selemah-lemah iman kata Nabi. Maknanya kita melihat kemungkaran itu kena ada kebencian dalam hati kita. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, seorang itu apabila melihat kemungkaran, dia tak suka seolah-olah dia tidak melihat kemungkaran itu, kata Nabi. Nampak? Tapi hati kata no. Seolah-olah kita tidak melihat kemungkaran itu. Sebaliknya, kita tak nampak kemungkaran tapi dengar, malam ni ada rock and roll contoh. Di mana Sungai Buloh. Apa? Terbaik. Kita tak tengok pun. Tapi kita kata canggih ni. Like. Itu pun sebar. Oh baik ni malam ni, ada joget lambak di Sungai Buloh, ronggeng di Sungai Buloh. Walaupun kita tidak melihat kemungkaran itu, tapi kita kata canggih ni, seolah-olah kamu melihat kemungkaran itu. Jelas. Seolah-olah kamu melihat kemungkaran itu. Jadi tentang itulah yang diajar oleh Nabi SAW. Bagaimana saat kita melihat kemungkaran itu. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah rukaan sujadah. Sifat yang ketiga yang perlu ada pada kita ini untuk kita nak ikut para sahabat. Kita bagi dalam ayat syahadat sama-sama. Allah
Baik, kita sambung sekali lagi dengan sini. Jadi sifat yang ketiga yang ada pada para sahabat yang kita nak ikut ialah senantiasa rukuk dan sujud, iaitu usaha untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Jadi kata ulama seperti disebut oleh Syekh Mustafa Mansur dalam kitabnya yang berjudul Al-Hayat fi Mihrab Salih, kehidupan orang mukmin ataupun kehidupan kiblat orang mukmin ini, dan beliau mengatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menghadapi sebarang masalah, apa saja masalah, Nabi rukuk dan sujud, iaitu Nabi menunaikan salat. Rupanya tuan-tuan, solat ini seperti mana yang kita sedia maklum merupakan silah kita dengan Allah, hubung terus kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantaan. Allahuakbar. Walaupun sekejap itu, sekejap 5-6 minit dalam kita beribadah itu, tapi hubungan kita itu terus dengan Allah. Itu namanya silah kita dengan Allah. Dan waktu itulah tuan-tuan, selepas sembahyang mohonlah kepada Allah apa saja yang kita hadapi. Pokoknya kita tak minta masalah, kita tak minta. Minta apa? Minta dan terus minta. Kita ada qabliyah, kita ada ba'diyah, kita ada surat-surat sunat yang lain, terlalu banyak surat-surat yang lain. Lepas solat bermunajatlah kita kepada Allah, mohonlah kepada masalah yang kita ada. Kita ada masalah kan? Itu memang banyak masalah. Masalahnya kita tak minta, mintalah tuan. Ini permasalahan yang kita hadapi hari ini, kita minta. InsyaAllah Allah Maha mendengar apa yang dirintihkan oleh hamba. Cuma doa ini kadang cepat, kadang lambat, kadang cepat, kadang tak dapat. Tapi apa pun insya-Allah dapat. Dapat kadang-kadang bentuk yang lain. Yang pentingnya ialah memperbanyakkan rukuk dan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala, ya batawuna fadlan minallahi wa ridwana, juga senantiasa mencari kurniaan dan juga ridha Allah. Sentiasa mencari kurniaan, iaitu sentiasa mencari pahala dalam hidup kita ni bang. Dalam hidup kita ni, bangun pagi je fikir macam mana nak buat baik. Itu je. Fikir setiap hari bagaimana nak buat baik dalam hidup kita. Dan saya kira nak buat baik ni terlalu banyak yang boleh kita buat dalam hidup kita. Terlalu banyak. Dan jangan pula kita menganggap remeh benda yang kecil ni. Benda kecil je. Yalah kecil je. Tak apa bang. Sebab wilayah Allah Ta'ala hak kecil ini jadi besar. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah sekalipun, lebih kecil daripada atom, tak nampak kebaikan itu, khairan yara, akan diperlihatkan oleh Allah di akhirat kelak. Jangan pernah remeh benda baik. Walaupun kadang susun selipar je keluar. Walaupun kadang susun selipar je keluar tu. Walaupun hanya susun selipar jamban tu je. Ini jamban ni. Susun selipar tu. Kita nak masuk pun senang lah bang. Kadang kita terkiar-kiar nak cari selipar. Ada orang buat baik lah sampai ke situ. Allah.
Jangan pandang remeh dalam kebaikan yang kita buat. Dalam kita memandu, kita bersama keluarga memandu. Kalau kita memandu mana? Kalau tak boleh timbang rasa bang. Fikirlah nak buat baik, tak apalah, bagilah lalu 1-2 buah kereta. Nuhan aku dah. Ke tak boleh? Aku sampai dulu, first come kan. Kadang-kadang dia kat corner tu, bagilah jalan. Betul. Kadang motor pun tepi lah sikit, bagi motor jalan. Gitu. Nak buat baik ni bang. Kita kena fikir buat baik. Sebab kata ulama, kalau kita usaha untuk buat baik, cari redha, buat baik, cari redha, buat baik, cari redha, Allah Ta'ala akan campakkan satu sifat yang namanya syukur dalam diri kita. Nak capai sifat syukur ini tak semudah itu tuan-tuan. Rupanya kena lalui, kata ulama, 2 perkara ini. Nanti secara otomatis kita akan, mulut kita ini akan basah dengan Alhamdulillah. Lepas sembahyang 33 kali Alhamdulillah, 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 pagi insya-Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sebab nak memperkasakan sifat itu dalam hidup kita. Tapi kena lalu 2 ni lah. Nanti kita dapat Alhamdulillah. Tak dapat automatik Alhamdulillah, tak dapat ya Allah. Oh, boleh. Boleh ke Alhamdulillah tak dapat? Alhamdulillah. Banyak Alhamdulillah, sikit pun Alhamdulillah. Mungkin Allah Ta'ala datangkan dalam bentuk yang lain. Bukan hanya pada kewangan semata-mata. Yang penting Alhamdulillah. Hacam Alhamdulillah. Lepas makan Alhamdulillah. Dapat nikmat Alhamdulillah. Dengan menggunakan mad arif li sukun. Pandang sikit Alhamdulillah. Itu 6 harakat lah. Tak dapat pun Alhamdulillah. 6 harakat juga. Itu ketetapan dalam kita bersyukur. Last, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Sifat yang kelima yang perlu ada pada kita dalam kita nak ikut apa yang ada pada para sahabat, iaitu pada wajah mereka ada kesan-kesan sujud. Ada tak? Ada. Kesan sujud ini iaitu apa ya? Maksudnya ialah bagaimana kita kena berusaha untuk apa tadi? Memperlihatkan kesan ibadah yang kita lakukan. Kita kena berusaha dalam itu. Apa saja ibadah yang kita lakukan, insya-Allah dia akan memberi kesan. Dan memberi kesan ini kita kena buat. Dia tak boleh buat dek. Kita kena usaha bagaimana kita fikir. Kalau nak buat jahat, fikir tadi aku sembahyang. Nak mencuri, fikir Allah Ta'ala Maha melihat misalnya. Ini semua tuan-tuan, perjalanan itu kalau kita biasakan, insya-Allah dia akan memberi kesan yang sangat positif dalam ibadah yang kita lakukan. Kesan dia itu. Itu kan yang kadang-kadang tak berkesan ya? Sebab kita tak mengimplementasikan ianya dalam hidup kita. Pelan-pelan tuan-tuan, nak sekaligus kadang-kadang payah juga. Slow-slow, insya-Allah slow kita meninggalkan perkara yang dilarang dalam hidup kita ini. InsyaAllah akhirnya Allah akan bantu kita. Yang penting ada usaha ke arah itu. Baik, itulah tuan-tuan 5 sifat yang diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatih ayat 29, 515 juzuk yang ke-26. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk kita mencapai sifat yang hebat ini dalam kehidupan kita, insya-Allah Ta'ala. Jadi saya tangguh tuan-tuan, insya-Allah kita akan jumpa pada masa dan ketika. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.